Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang ijma' dan juga qiyas. Ahli kumpulan kami ada 4 orang, iaitu termasuk saya sendiri, iaitu Biar Muhammad Sadi, dan juga rakan seperjuangan saya, iaitu Tuan Izrul, Cik Nasrul Fikri, dan juga Muhammad Helmi Ubaidullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Tuan Izrul bin Abdullah. Nombor metrik I21105556. Hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk dari segi bahasa dan juga istilah tentang ijma' dan qiyas. Ijma' dari sudut bahasa mempunyai 2 makna. Yang pertama, kesungguhan dan tekad yang kuat terhadap sesuatu. Yang kedua, kesepakatan atas sesuatu perkara. Manakala ijma' dari segi istilah pula, iaitu kesepakatan semua mujtahid dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW pada sesuatu zaman mengenai hukum syarak bagi sesuatu masalah selepas kewafatan baginda. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan barang siapa menentang yakni ajaran Rasulullah SAW sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain, jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan yakni kesesatan yang dipilih, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkan ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya umatku yakni ulama umatku tidak akan bersatu atas kesesatan. Jika kamu melihat adanya perpecahan, maka ikutilah majoriti antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Qiyas dari sudut bahasa yang bermaksud perihal mengukur, membandingkan atau aturan, iaitu menetapkan hukum sesuatu peristiwa baharu yang tidak ada dalil dengan dan menyamakan antara dua perkara. Dari segi istilah pula, ia membandingkannya atau menyamakannya dengan sesuatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya dalam dalil kerana ada persamaan yakni illah antara dua peristiwa tersebut. Dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'tabiru ya ulil absar, yang bermaksud maka insaflah dan ambillah pelajaran daripada peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Surah Al-Hajj. Dalil daripada hadis, iaitu hadis Muaz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutuskannya menjadi kadi di Yaman. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, yang bermaksud, sebagaimana kamu membuat keputusan jika dibentangkan kes kepada kamu? Menjawab beliau, aku membuat keputusan dengan Al-Quran. Nabi berkata, jika kamu tidak mendapati dalil dalam Al-Quran? Beliau menjawab, maka dengan sunnah Rasulullah SAW. Jika berkata, jika kamu tidak mendapati dalil dalam sunnah Rasulullah SAW, tidak dalam Al-Quran, beliau menjawab, maka aku akan berijtihad dan tidak akan menyeleweng. Lalu Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW yang telah memuaskan hati Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biar Muhammad Sadi bin Ghazali. Nombor metrik I20204795. Saya akan membentangkan tentang rukun qiyas. Menurut Az-Zuhaili, dalam usul fiqh Islami, ijma' dianggap sah sekiranya memenuhi syarat-syaratnya. Antara syarat-syaratnya adalah nombor 1 adalah mujtahid berjumlah lebih daripada seorang. Kalau hanya mujtahid tu hanya seorang, so tak diterima sebagai ijma'. Sebab ijma' kalau dari segi bahasa pun sepakat mujtahid yang ramai yang dipakai oleh ramai orang, bukannya seorang. Okay, yang kedua,
sepakat ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. Dan yang ketiga, adanya sepakat semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan atau kelompok. So sekiranya hanya ulama Mekah saja yang menerima hukum tersebut, dan ulama Iraq ataupun ulama Baghdad dan sebagainya tak terima, so itu bukanlah ijma', tapi hanya dalil-dalil yang zonni yang boleh diperbahaskan lagi. Yang keempat, sepakat tersebut diterima setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas. Dan yang kelima, ijma' ni perlu bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, baru diterima sebagai ijma'. Dan cukup kelima-lima ni baru dipanggil ijma'. Baik, itu sahaja untuk rukun ijma'. Okey, baik, seterusnya kita lihat pula pembahagian ijma'. Pembahagian ijma' ni terbahagi kepada dua sahaja, iaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Kita lihat dulu maksud ijma' sarih. Kalau dari segi bahasa pun kita dapat tahu bahawa sarih tu maksudnya jelas. Dari maksud menyeluruh, iaitu ijma' sarih itu bermaksud seluruh mujtahid sepakat pada satu masa terhadap satu hukum tentang satu peristiwa dengan menyatakan bahawa pendapatnya masing-masing. So semua telah menerangkan pendapat masing-masing dan menerima secara menyeluruh, daripada tak kisah daripada negara mana, negara Mekah ataupun Mekah ataupun Iraq ataupun Syria dan sebagainya. Mujtahid di sana sepakat dalam satu hukum tu, ada satu hukum saja. Dan ijma' ini merupakan ijma' yang hakiki, iaitu ijma' yang berdalilkan qat'i. Sama seperti Al-Quran dan Sunnah, sekiranya menolak dalil-dalil yang qat'i ini, maka kufurlah orang yang menolak tersebut. Yang kedua adalah ijma' sukuti. Ijma' sukuti ni sebahagian mujtahid saja yang mengemukakan pendapatnya tentang satu hukum, sesuatu kes secara jelas pada waktu yang tertentu. Tapi ada sebahagian yang lain mendiamkan diri saja tanpa ada respon. Mereka ni setuju ataupun tidak. Pada penerimaan hujah terdapat perselisihan antaranya ada tiga, iaitu fuqaha Hanafi dan fuqaha Hanbali menerimanya sebagai hujah. Tapi sekiranya tak ada bantahan langsung pada hukum tersebut. Yang kedua, Imam Syafi'i dan sebahagian ulama Maliki tidak menerimanya hujah, sama sekali. Yang ketiga, terdapat sebahagian fuqaha Hanafi dan fuqaha Syafi'i tidak menerimanya sebagai ijma', tapi hanya menerimanya hujah yang zonni, iaitu ijma' yang tidak mutamad, ataupun ijma' yang boleh diperbahaskan lagi tentang hukum tersebut. Itu saja untuk pembahagian ijma'. Saya Muhammad Sani bin Razali akan mentangkan kembali, iaitu akan mentangkan tentang rukun qiyas. Rukun qiyas ni terbagi pada 4 saja. Kalau tak cukup rukun qiyas ni, tak panggil qiyas. Tak cukup rukun qiyas ni, tak terjadinya qiyas ni. Yang satu adalah al-aslu, yang kedua hukum al-asl, yang ketiga ada al-far'u, yang keempat adalah illah. Saya akan terangkan setiap satu maksud ni dan saya akan bagi contoh selepas terang maksud dia. Yang pertama adalah al-aslu, iaitu subjek asal yang dinaskan dalam Al-Quran, iaitu satu perkara yang mempunyai dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah hukum al-as, iaitu hukum subjek asal tersebut yang ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW. Yang ketiga adalah far'u, iaitu subjek baru, perkara yang tak ada dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun Sunnah Rasul. Yang keempat ada illah, iaitu sebab kenapa terjadinya hukum tersebut. Pada hukum
satu sifat yang ada pada hukum baru, dan hukum asal menjadi sebab munculnya hukum tersebut. Okay, kita lihat dulu contoh al-aslu saya boleh bagi adalah arak. Dan illah kenapa diharamkan arak tersebut adalah sebab mabuk. Okay, kita lihat haram, hukum asal haram pada arak tersebut. Okay, al-far'u yang tak dinaskan, yang tak ada dalam Al-Quran ataupun hadis, sebagai contohnya air ketum. So air ketum ni adalah perkara baru dan tak ada dalam Al-Quran pun menyebut satu sejelas tentang tentang air ketum tersebut. Tak ada pula mengharamkan dalam Al-Quran, tak ada pula mengharamkan air ketum tu secara detail lah. Tapi disebabkan ada satu sifat illah yang sama, maka diharamkan, iaitu mabuk. So pengharaman air ketum ini diharamkan sebab mabuk. Mungkin haram air ketum ni sebab ada campuran dan sebagainya, membolehkan kita mabuk. So al-aslu saja asal tu adalah arak, iaitu illah dia sebab mabuk, sama seperti al-far'u tersebut, iaitu air ketum boleh buat kita mabuk. Tak kisahlah sikit atau banyak, so diharamkan secara total. Dan itu saja untuk rukun kias. Okey, baik, seterusnya kita lihat pula pembahagian kias. Pembahagian kias ni ulama usul fiqh membagi kepada tiga bahagian sahaja. Okey, yang pertama adalah kias aula, kias musawi dan juga kias adna. Okay, kita lihat dulu maksud kias aula, iaitu illah. Kias aula ni illah pada far'u tersebut lebih kuat berbanding dengan hukum asal. Seperti mana kiasnya haram memukul ibu bapa dengan mengatakan kepada ibu bapa dengan illah yang sama, iaitu menyakiti mereka. Namun pada memukul tersebut lebih berat, lebih menyakiti ibu bapa berbanding dengan mengatakan tapi kedua-duanya menyakiti ibu bapa, tapi memukul tu lebih kuat illah dia. So diharamkanlah. Yang kedua adalah kias musawi, iaitu illah pada far'u sama kuat dengan illah pada al-aslu. Pada far'u tersebut saja yang tak dinaskan dalam Al-Quran, sama seperti al-aslu, iaitu al-aslu perkara yang ada nas dalam Al-Quran. Bagi contohnya, dikiaskan haram melupuskan ataupun memusnahkan harta anak yatim dengan memakan harta anak yatim. Kedua-duanya menghabiskan harta anak yatim. So dia panggil kias musawi, itu kias yang sama rata. Tak ada pula kurang, tak ada pula terlebih macam yang kias aula tersebut. Yang ketiga adalah kias adna. Kias adna ni illah pada far'u lebih rendah kekuatannya berbanding dengan illah pada al-aslu. Sebagai contohnya, haram minum ketum, seperti saya kata tadi, haramnya minum ketum dengan haramnya minum arak. Kedua-duanya haram akibat illah yang sama, iaitu mabuk. Namun kesan pada ketum tersebut lebih rendah ataupun perlahan berbanding arak. So kalau air ketum ni mungkin 2-3 cawan baru mabuk, tapi kalau arak ni kuat lagi, iaitu sekali minum je dah mabuk lah. Sekali cawan, satu cawan je dah mabuk. So kat sini tak kisahlah benda tu sikit ataupun banyak. So sekiranya benda tu ada dinaskan dalam Al-Quran, maka haramlah ia. Itu sahaja untuk pembahagian kias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan pembahasan ini, saya nak memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Himu Ubaidullah bin Marais, bernama metrik I181025550. Baik, untuk pembahasan ini saya akan membentangkan tentang syarat kias.
dan perbezaan antara qiyas dan ijma'. Jadi untuk syarat qiyas ni terbahagi pada 4, iaitu kes asal, kes baru, sebab hukum ataupun illah, dan juga hukum asal ataupun hukum asal lah. Jadi kita pergi pada kes asal, iaitu kes asal, apa yang syarat yang diperlukan, iaitu disyaratkan bukan merupakan kes bandingan kepada kes asal yang lain. Ini berarti hukum mengenai mestilah berasaskan kepada nas atau ijma', dan bukan berasaskan kepada qiyas ke atas kes yang lain. Dengan kata lain, tidak boleh qiyas tidak boleh dilakukan secara berangkai, dan di mana kes bandingan boleh menjadi asas kepada kes bandingan yang lain. Dan sekiranya jika terjadi banyak kes bandingan yang serupa, semuanya perlu dirujuklah kepada kes asal yang satulah. Baik, seterusnya kita pergi ke kes baru. Antara syarat yang di dalam kes baru ni ialah alfa mempunyai ilah yang sama dan dengan wujud pada asal lah. Tidak terdapat nas atau ijma' yang menunjukkan hukum yang berlawanan dengan hukum yang dikiaskan antara al-as dan alfa. Tapi sekiranya yang sebaliknya berlaku, keadaan yang seperti yang dinyatakan berlaku, maka qiyas berkenaan perlu ditolak atas alasan menyalahi nas atau ijma'. Antara contoh kes seperti orang musafir harus meninggalkan puasa berdasarkan firman Allah yang bermaksud dan siapa yang sakit di dalam sakit atau dalam keadaan musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu dari dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185. Jadi maka jika dikatakan seorang musafir itu tidak wajib menunaikan solat kerana dikiaskan dengan tidak wajibnya mereka berpuasa, adalah batal. Ini boleh menyebabkan ia menyalahi ijma' lah, dan yang mengatakan bahawa solat tidak boleh ditinggalkan kerana musafir, bahkan wajib ditunaikan apa jua keadaan. Jadi sekiranya ada yang berlaku ni, mungkin ada pencagah pendapat lah antara orang lain. Jadi alfa berlaku kemudian daripada terjadinya kes asal. Jadi dengan kata lain, macam dari kronologinya, ia bukanlah kes yang pernah terjadi sebelum ada nas atau ijma' tentang hukum asal dalam qiyas berkenaan. Menerima hukum yang sama, yang keempat lah, yang menerima hukum yang sama dengan hukum kes yang asal, sama ada dalam sifat atau jenis. Antara contoh yang persamaan sifat ialah hukum wajib qisas bagi kes pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul berasaskan qiyas pada hukum yang sama bagi kes pembunuhan dengan serta jam. Dalam contoh ini, kedua-dua hukum yang bersifat yang sama. Maksudnya daripada hukum yang diberikan, satu kalau hukum menggunakan benda yang tumpul, walaupun guna yang tumpul, dan ini sama dengan penggunaan dengan serta yang tajam. Jadi daripada dua contoh yang diberikan tu, nampaklah bersifat yang sama dalam benda yang sama, iaitu dalam pembunuhan. Jadi yang ketiga ialah sebab hukum ataupun illah. Okey, bagi memenuhi syarat-syarat ni banyaklah, tapi antara syarat yang dipersetujui oleh semua fuqaha adalah ia mestilah satu sifat yang jelas dan dapat dikenal pasti dengan nyata. Antara contoh yang popular ialah sifat mabuk lah, yang terhasil daripada perbuatan meminum arak. Ia merupakan satu yang jelas dan dapat dibuktikan. Begitu juga sifat muda bawah umur yang dikenal pasti pada seorang wanita bawah umur. Yang kedua ialah ia satu sifat yang konsisten, iaitu tidak mengalami apa-apa perubahan disebabkan perubahan orang, keadaan dan masa. Sifat ini penting bagi memenuhi keperluan persamaan antara kes asal dan kes baru. Jadi yang ketiga pula, ia semestinya merupakan sifat yang munasabah
dengan hukum berkenaan, dalam erti hubungan kemunasabahan antara hukum dan ilah, seperti haramnya arak yang sesuai dengan sebab sifatnya memabukkan sehingga peminumnya akan hilang kepayahan akal. Okey, yang keempat pula iaitu merupakan suatu sifat yang transitif, iaitu boleh dipindahkan kepada mana-mana kes yang sesuai dan tidak terhad kepada kes asal saja. Sebagai contoh, sifat sebagai gandum tidak boleh dijadikan ilah kepada pengharaman riba dalam urusan jual beli berjiring berkenaan sifat seperti ini, dan hanya pada gandum sahaja dan tidak boleh digunakan pada biji lain. Seperti biji-biji lain yang kaitan tapi hanya gandum saja yang kata mempunyai sifat yang kata tidak boleh dijadikan sebab hukum lah. Jadi yang terakhir untuk sifat syarat qiyas. Syarat qiyas ialah hukum kes asal ataupun hukum asal lah. Jadi hukum kes asal akan diguna pakai untuk kes yang barulah. Kata kes baru ni apabila berlakunya, tapi kita perlu merujuklah daripada kes-kes asal yang sebelum ni mungkin telah dibuat. Jadi juga untuk kes baru juga perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Antaranya ialah ia merupakan hukum amali yang sabit melalui Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Melalui Al-Quran atau Sunnah dan ijma'. Yang dimaksudkan dengan hukum amali ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan lahir manusia, dan ia tidak termasuk dalam hukum-hukum mengenai akidah manusia lah, kerana ia tidak boleh dikiaskan. Dan yang kedua, ia merupakan hukum yang berasaskan kepada ilah yang mampu difahami oleh akal, kerana jika akal tidak dapat memahami ilahnya, maka pengembangan hukum melalui qiyas itu tidak dapat dilakukan. Ini kerana qiyas itu sendiri banyak bergantung kepada memahami ilah dan pada hukum asal dan menyedari kewujudannya kepada kes baru. Yang ketiga ialah ia bukan merupakan hukum khusus bagi kes asal itu saja. Ini kerana qiyas memerlukan pemindahan hukum berkenaan kepada kes lain juga. Yang keempat ialah ia merupakan hukum yang lazimnya yang boleh dikiaskan. Hukum yang lazimnya boleh dikiaskan ialah hukum yang punya ilah yang sama ada dijelaskan atau dijelaskan oleh nas yang disimpulkan melalui penganalisisan. Di samping itu, hukum ini juga akan didapati sabit walau apabila wujudnya ilah. Ada wujudnya sebab hukum lah apa yang perlu disabitkan. Dan kelima, dalil bagi hukum asal tidak merangkumi hukum bagi kes baru kenaan, dan ia mesti dilahirkan awal daripada hukum kes baru. Baik, itu saja untuk syarat qiyas. Dan seterusnya kita pergi kepada perbezaan antara qiyas dan ijma'. Kalau kita lihat pada qiyas dan ijma', ia ada juga perbezaan, tapi apa yang boleh dikatakan qiyas dan ijma' ni kata boleh lebih kurang bergantung antara satu sama lain lah. Yang antara perbezaan ijma' dan qiyas ni lah, ijma' lebih kepada mematuhi rukun lah. Dia mempunyai beberapa rukun yang perlu diikuti lah. Sepertinya lebih kepada seorang mujtahid, ataupun lebih kepada persepakatan antara semua mujtahid lah. Lebih kepada sekiranya mereka nak menyelesaikan kes asal ataupun sebagainya, kes baru ke, dan mereka akan kata lebih kepada membangkitkan kesepakatan antara semua mujtahid. Jadi bolehlah kata secara rukun tu ada persepakatan yang berlaku, suatu ijma'ki, persepakatan diperoleh daripada semua mujtahid dan persepakatan yang berlaku secara langsung. Manakala qiyas pula ia lebih kepada syarat lah yang saya sebut tadi. Syarat lebih kepada hukum asal, sebab hukum kes asal dan kes baru. Dia lebih kepada qiyas lah. Tapi antara perbezaan yang lain pula, yang qiyas dan ijma' ialah ijma' lebih kepada metod ataupun cara mengumpulkan perkara-perkara, dan selepas itu mereka memberikan hukum atas perkara tersebut dan meyakininya.
Dan manakala qiyas pula lebih kepada menetap hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Jadi kita boleh lihatlah daripada perbezaan qiyas dan ijma' ni lebih kepada ijma' ni membuat satu hukum lah yang boleh berdasarkan daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah, dan qiyas pula lebih kepada nak menetapkan hukum berdasarkan ijma' ataupun menetaplah. Sebab qiyas ni ada setengah dia merupakan perbuatan yang ada belum tentunya adalah, tetapi dia boleh didasarkan daripada Al-Quran dan hadis juga. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bahagian saya adalah aplikasi kias dalam hukum dan dalam isu semasa hukum fiqh. Di sini kita terdapat 3 contoh, iaitu yang pertama ialah penyalahgunaan dadah, yang kedua ialah pengharaman rokok elektronik, dan yang ketiga ialah pewarisan harta. Okey, yang pertama ialah penyalahgunaan dadah. Ianya dapat dibagikan kepada 4 rukun kias. Itu yang pertama ialah al-aslu, yakni arak. Yang kedua ialah al-furu', yakni cabangnya ialah dadah. Yang ketiga ialah al-illah, iaitu sifat kepada al-furu' dan al-aslu itu tadi, itu memabukkan. Dan yang keempat, hukum asalnya ialah haram. Yang kedua ialah contoh pengharaman rokok elektronik atau vape. Ia juga dibagikan kepada 4 rukun, iaitu al-aslu, rokok. Yang kedua ialah al-furu', iaitu cabangnya ialah rokok elektronik. Yang ketiga al-illah, iaitu sifat kepada rokok al-furu' dan al-aslu itu tadi ialah memudaratkan kesihatan. Yang keempat ialah hukum asalnya ialah haram. Okey, yang ketiga, yang terakhir sekali ialah pewarisan harta. Ini juga dibagikan kepada 4. Yang pertama ialah al-aslu, ini pembunuhan seorang yang layak mendapat harta warisan. Yang kedua ialah al-furu', ini seseorang yang menggali telaga yang berniat supaya ayahnya jatuh ke dalam telaga itu. Yang ketiga ialah al-illah, iaitu sifat daripada al-furu' dan al-aslu itu tadi ialah terburu-buru menguasai harta. Dan yang keempat, hukum asalnya ialah itu haram. Okay, kesimpulannya kita dapat simpulkan di sini ialah kias ini menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Segala rukun yang terdapat dalam kias perlu dipenuhi agar kias yang dilakukan adalah sah dan tidak terbatal. Dengan kias semua masalah hukum yang belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Itu saja daripada saya. Wallahualam.